Seterusnya saya menjemput Tan Sri Haji Muhammad Patmi bin Cik Saleh. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim dan Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih soalan daripada rakan saya Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Patmi bin Cik Saleh. Isu kos sara hidup ini sememangnya menjadi isu yang sedang diperhatikan dengan cermat oleh pihak kerajaan dan saya tidak begitu gairah untuk membentangkan perancangan masa panjang, jangka panjang sebab saya tidak mahu ianya menjadi satu hikayat satu hari nanti. Berilah masa paling singkat pun 6 bulan untuk merangka pelan jangka sederhana dan mungkin dalam tempoh itu kita terus meluncurkan beberapa idea ataupun program dalam sifat jangka panjang. Namun begitu dalam konteks kita mendepani isu ini hari ke hari, KPDN telah mengambil pelbagai inisiatif yang tuntas di mana Jemaah Menteri telah memutuskan supaya suatu tindakan proaktif terhadap mengekalkan subsidi kepada golongan sasar yang melibatkan rakyat dalam golongan B40, PMKS dan juga mereka-mereka yang sedang dibimbing oleh pihak kerajaan untuk memacu perkembangan domestic trade dengan izin. Maka dengan itu sebagai contohnya kita telah mengekalkan subsidi petrol, diesel dan LPG yang berjumlah 25.6 bilion, minyak masak 2.4 bilion untuk tahun 22, tarif elektrik 5.8 bilion, bantuan tunai yang diumumkan dalam belanjawan berjumlah 9.5 bilion ringgit Malaysia. Di samping itu kita telah mendepani isu day-to-day bisnes dengan rakyat ini dengan melakukan banyak inisiatif di bawah payung rahmah, di mana kita bermula dengan baku rahmah, jualan rahmah, ada menu rahmah, ada pasar raya rahmah itu pelan jangka sederhana. Untuk B40 kita ada insurans rahmah yang sedang dirundingkan dan ada pembagian di bawah perbankan rahmah yang insya-Allah akan kita majukan daripada masa ke semasa. Itu pelan jangka pendek yang dalam masa 100 hari yang mampu saya dan kementerian lakukan dengan cara yang paling praktikal, realistik dan bukan ilusi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Okey, sekarang ni kita tengok apakah jaminan kerajaan bahawa mereka-mereka yang menyertai segala program rahmah yang dikelolakan oleh kerajaan secara bersama ni tidak engkar pada satu tempoh tertentu. Mungkin awalan, okey, dia mungkin nak mengambil hati kerajaan. Tetapi bila sampai satu tempoh tertentu, disebabkan segala sumber-sumber bahan makanan kita adalah sumber import, terutamanya baja daripada Ukraine yang sekarang menghadapi suasana peperangan. Apakah jaminan kerajaan supaya mereka-mereka yang terlibat dengan rahmah ini tidak engkar bila sampai pada tarikh-tarikh tertentu? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih Datuk, terima kasih rakan saya Senator Ahmad Effendi. Dalam Islam sendiri ada ayat la ikrah fid din. Dalam beragama pun tak boleh paksa. Ini kan pula kita deal with the industries ini. Yang paling bijak yang mesti kita lakukan adalah libat urus, engagement. Kita mesti terus melibat urus kerana pemain industri ini mereka juga adalah golongan yang terkesan akibat COVID-19. Tetapi mereka masih boleh sustain dan ada niat suci mereka untuk membantu. Jadi libat urus ni yang Bapak Senator, kita lakukan bukan sekali, banyak kali. Dan semuanya dilakukan secara sukarela. Mereka rela. Dan akhirnya mereka jumpa dengan satu kesimpulan. Dalam business approach ini, saya seringkali mendengar yang dikatakan loss leader.
Ini approach yang selalu dilakukan oleh hypermarket dan pemain industri yang besar. Tapi akhirnya dengan inisiatif ramah ini, kita berjumpa dengan satu approach yang alhamdulillah bagus, iaitu crowd puller. Bila mereka melakukan jualan ramah sebagai contoh, dengan jualan itu, dengan promosi itu yang viral, tiba-tiba Econsave sebagai contoh mengumumkan dalam tempoh sebulan sales mereka meningkat hingga 30%. Jadi ini win-win situation. Jadi saya rasa in the mid term lah ya, in the long run, saya rasa kalau engagement ini dilakukan dengan bijak oleh pihak kerajaan dan juga industri, win-win situation ini akan menyebabkan berlakunya sustainable factor. Jadi saya yakin dan percaya setakat ini, saya pun tak nak cakap besar, ya, tak boleh cakap besar-besar ni, tak boleh. Jadi be practical. Setakat hari ini dengan libat urus ini, saya yakin dan percaya bahawa banyak lagi inisiatif yang akan lahir kerana sifat ihsan, sifat madani itu akan dapat ditanamkan dalam jiwa kita untuk membantu manusia. Sekian, terima kasih. Datuk Seri Yang Pertua. Silakan. tambahan. Saya Yang Berhormat Menteri mengatakan tadi bagi masa untuk buat perancangan jangka panjang. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberitahu Dewan hari ini berapa lama masa perlu untuk memberitahu balik dan maklum kepada kita perancangan jangka panjang? Sekarang ini kita tengok perancangan untuk menangani kos sara hidup ini sekadar subsidi demi subsidi. Dan sudah tentu kadang-kadang subsidi itu sendiri pun ada ketirisannya. Maka tidak selesai masalah kos sara hidup itu. Sudah tentu kita perlu kepada satu plan ataupun perancangan yang menyeluruh untuk mengatasi dan menangani perkara yang begini penting bagi rakyat kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator yang sudah tentu juga punya pengalaman yang panjang dalam kerajaan. Jangka sederhana dan saya anggap boleh pergi pada jangka panjang adalah bagaimana PM Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat yang berjumlah 750 juta. Itu dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Ekonomi. Sudah barang pasti ini adalah proses mendaya upaya. Ya. Bukan hanya memberikan ikan, tetapi kita memberikan pancing. Jadi saya yakin rakan saya Kementerian Ekonomi akan dengan cepat menggunakan peruntukan itu untuk memberikan pendapatan khususnya kepada golongan B40, suri rumah, belia-belia yang baru mencebur dalam bidang IKS. Kemudian saya juga yakin Yang Berhormat, sekiranya kita dapat ada satu pelan jangka panjang tentang food security. Ini kolaborasi di antara Kementerian KPDN dan MAFS ya. Kerana kita bukan sekadar mendapati isu hari ke hari, tapi kalau kita boleh mencukupkan SSL kita, sufficient level kita, seperti alhamdulillah ayam, telur kita melepasi, cuma ada disruption in the market sekarang, yang livestock kita, kemudian sayur-sayuran kita dan buah-buahan kita. Kerana BOT kita setakat ini hampir 50 bilion yang kita kena import makanan. Untuk jangka panjang, saya rasa kita juga harus melihat kepada bagaimana negara mempercepatkan rundingan FDI mesti masuk, keyakinan pelabur luar terhadap stabiliti kerajaan dan sudah barang pasti MITI akan terus berperanan untuk memasukkan pelabur asing ini dan ringgit mestilah dikukuhkan. Itu semua elemen-elemen terpenting yang menjadi komponen kepada kita boleh meningkatkan yang akhirnya Yang Berhormat semua mana-mana falsafah ekonomi, doktrin ekonomi, cara paling tuntas untuk menyelesaikan kos sara hidup adalah dengan meningkatkan pendapatan. Terima kasih. satu lagi soalan. Satu lagi. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita sekarang berada di bulan Ramadan dan akan menjelang Syawal pula. Dan sebelum ni kita rakyat menghadapi kemasukan anak-anak sekolah. Sudah tentulah perbelanjaan mereka itu berturut-turut menjelang Hari Raya. Dan mereka pun akan persiapan mereka untuk menjelang raya ni tentulah banyak kosnya. Jadi apakah
ada satu tindakan yang drastik oleh Majlis Tindakan Kos Sara Hidup bagi memastikan skim harga maksimum musim perayaan dapat mengurangkan beban pengguna dalam tempoh Ramadan ini dan menjelang musim perayaan kelak. Terima kasih. Betul-betul. Terima kasih sahabat lama, seusrah, Senator Musaddiq Ali Ahmad. Betul. Kalau yang maksud saya perhatikan, baru ini KDN mempromosi jualan Rahmah Raya. Jekyll, butik terkenal Sabela. Harganya Masya Allah, boleh pergilah. Dan kita ini, dan sudah pasti kalau B40 yang ada RM500 bajet, contoh untuk baju raya, dulu boleh beli 2 pasang, sekarang boleh beli 4-5 pasang. Jualan ramah begitu juga, 40 barangan asas dalam bakul ataupun dalam troli rakyat B40 yang telah dibuat kajian oleh DOSM, oleh ICU, PMO, membuktikan, dan pegawai saya pun boleh cek, dalam 20 barangan asas itu dengan jualan ramah mereka sekali shopping boleh berjimat antara RM20 hingga RM40. Ini cara-cara kita yang berhormat untuk kita atasi. Ya. Ini bukan penyelesaian tuntas, tidak. Tapi kalau harga barangan asas itu tidak boleh diturunkan kerana faktor cuaca, perang Ukraine, ya, COVID-19. Tapi rakyat tak nak dengar ini semua, ya, Datuk. Ya. Dia tak nak perang Ukraine ke, itu you punya pasal lah. COVID dah berlalu. Tapi apa you boleh buat sekarang? So, jualan ramah. Kalau Milo dalam harga RM18, dia boleh beli RM15 dengan adanya jualan rahmah. Itu sudah cukup untuk menampung kenaikan beberapa barang dengan barang yang lain yang dapat kita turunkan. Itu approach kerajaan, walaupun jangka pendek, tapi soalan yang berhormat tadi, menjelang raya, ada banyak lagi. Tentang harga maksimum, saya akan jawab dalam masa 2 minggu lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, di atas jawapan yang telah diberikan. Sukses saya